So kita tengok soalan. Yang pertama, hasil tambah dua nombor X dan Y ialah 16. Jumlah kuasa bagi nombor-nombor tu ialah 30. Okay, sebelum tu, kita kena ingat persamaan kuadratik ni macam mana rupa dia. Okay, ingat lagi tak persamaan kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okey, ini adalah persamaan kuadratik Dia ada A, B, C dia. A, B dan C tu nombor pemalar dan X tu adalah dia punya pemboleh ubah lah. Tak semestinya X. Kita boleh ada Y, Z ke kan. Tapi bentuk umum dia, secara umum dia macam ni. Okey. So, macam mana caranya kita nak buat persoalan yang pertama? Okey, soalan yang pertama. Hasil tambah dua nombor X dan Y ialah 16. Okay, yang ni mudah lah. Ini macam persamaan linear je. Hasil tambah dua nombor X dan Y ialah 16. Macam mana kita nak keluarkan ni? Ini linear ni. Hasil tambah dua nombor. Dia direct gitu. Okay. Ada dua nombor X dan Y. Ditambahkan sama dengan 16. Okay. X tambah Y sama dengan 16. Okay, ini persamaan linear. Okay, dia bagi maklumat yang pertama. Maklumat yang pertama yang ini. Adakah ini persamaan kuadratik? Bukan. Okay, so macam mana nak buat persamaan kuadratik? Kita tengok soalan ayat yang seterusnya. Dia kata, jumlah kuasa 2 bagi nombor-nombor itu ialah 30. Okay, jumlah kuasa 2. Tadi X tambah Y je, tak ada kuasa 2. Sekarang kita buat dia jadi kuasa 2. Okay, bila dia kuasa 2 kan, kita tambahkan dia jadi 30. So, persamaan yang kedua adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 30. Okey, ni persamaan yang kedua. Okey, tapi adakah persamaan yang kedua tu dah jadi persamaan kuadratik? Belum sebab dia tak boleh ada dua pemboleh ubah. Dia kena ada satu pemboleh ubah je. Kalau kita tengok yang kita punya yang kedua ni, dia ada X dan Y. Okey, dia nak ada satu je. Kalau X, X je. Kalau Y, Y je. So, macam mana kita nak jadikan dia persamaan kuadratik dengan satu sahaja pemboleh ubah? Okey. Kita tengok kita punya persamaan yang pertama tadi. X tambah Y sama dengan 16. Kita nak kuadratik kita jadi pemboleh ubah X ke jadi pemboleh ubah dia Y? Okey, kalau saya nak kuadratik saya, pemboleh ubah dia X, saya nak dia X. Okey, saya nak X. Jadi saya nak hapuskan Y ni. Y ni saya nak hapuskan. Macam mana saya nak hapuskan Y tu? Okey, berbalik kepada persamaan kita yang pertama. Okey, X tambah Y sama dengan 16 kan? Okey, kita sekarang nak hapuskan Y. Kita nak semua X je. Jadi, dalam persamaan yang pertama, Y jadikan dia sebagai perkara rumus. Okey, ingat lagi tak perkara rumus? Kita jadikan dia sebagai kepala kat depan. Okey, jadikan Y tu sebagai kepala kat depan. Kalau kita nak hapuskan Y, jadikan Y tu sebagai kepala kat depan. So, kita kena pindahkan X. Okey, pindahkan X, so dia jadi Y sama dengan 16 tolak X. Okey, Y sama dengan 16 tolak X. Jadi daripada situ, kita masukkan nilai Y tu ke dalam Y kuasa 2. Okey, ini kan Y. Ini kan Y. Y sama dengan 16 tolak X. Lepas tu dalam persamaan yang kedua pun kan ada Y juga. Okey, jadi Y yang dalam persamaan kedua tu, jadikan dia 16 tolak X. Okey, masukkan. So, kita pun masukkan. Okay, kita masukkan Y tu, tukar dia jadi 16 tolak X. So, X kuasa 2 tambah, Y tukar jadi 16 tolak X. 16 tolak X kuasa 2 sama dengan 30. Okay, so nampak tak sekarang Y dah tak ada. Okay, dia jadi X je. Ni X, ni X. Okay, Y dah tak ada. So, sekarang ni kita kena pemudahkanlah dia. Pemudahkan. Okay, macam mana nak mudahkan? Okay, nampak tak kita ada kurungan kat situ? 16 tolak X kuasa 2 ni. Okey, yang ni kita kena kembangkan. Okey, kembangkan dia. Macam mana nak kembangkan? Kuasa 2 maksudnya ada dua kurungan Ada dua kurungan kat situ. So, kembangkan 16 tolak X. 16 tolak X. Okey, kembangkanlah, darabkan. 16 darab 16. Berapa? Kira berapa 16 darab 16? 200?
256. Okey, kemudian kita ada 16 darab X. 16 darab negatif X. So, kita akan dapat kat situ negatif 16X. Okey, kemudian darabkan lagi yang X tu pula. X darab 16. So, kita akan dapat negatif 16X. Dan akhir sekali kita darabkan X darab X. Okey, so X darab X akan dapat. Okey, itu negatif negatif X darab negatif X. So, dia akan jadi positif kat situ. Positif X kuasa 2. Okey. So, akhir sekali kita boleh permudahkan sebutan yang sama. Negatif 16X tolak 16X. Jadi berapa? Negatif 16 tolak 16. Okey, negatif 32X. Kat sini jadi negatif 32X. Yang lain tu salin baliklah. Ni 256 kat depan. Tambah X kuasa 2 kat belakang. Okey. So, yang dalam kurungan tadi tu kita dah kembangkan dia menjadi 256 tolak 32X tambah X kuasa 2. Okey. So, yang ni kita kena tulis kat bawah dia yang ni. Faham tak? Nanti awak buatlah kemas-kemas sikit. Jangan dekat-dekat kat sini kan. So, dia jadi serabut. So, sekejap. Okey. So, berbalik kepada yang tadi tu. X kuasa 2. Okey, 16 tolak X kurungan kuasa 2 tu kita dah kembangkan dia menjadi tambah 256 tolak 32X tambah X kuasa 2 sama dengan 30. Okey. Kemudian kita susunlah. Okey, susun dia menjadi bentuk umum persamaan kuadratik. Apa dia tadi saya dah kata bentuk umum persamaan kuadratik? Okey, dia ada A, B, C A, X kuasa 2 tambah B, X tambah C sama dengan kosong. Okey, kalau saya tanya, yang mana satu A dia? A dia yang ada X kuasa 2. Yang mana yang ada X kuasa 2? Yang depan sekali ni ada X kuasa 2. Yang ni pun ada X kuasa 2. Jadi ada dua X kuasa 2 kat sini. Okay, kita tambahkanlah. Tambahkan. X kuasa 2 dengan X kuasa 2 tu. Tambahkan jadi berapa? Berapa? 2 X kuasa 2. Okey, itu A. Itu A kita. A kita maksudnya 2 lah. Ni, A kita 2. Sekarang kita pergi BX. Yang mana satu BX? Okey, negatif 32X. So, susun dia dekat tengah. Letak dia kat tempat yang kedua. Negatif 32X. Okey, kemudian kita tengok C. Yang mana kita punya C? C yang tak ada. C yang tak ada X. Yang mana yang tak ada X? 256 dengan satu lagi apa? 30. 30 tu pun dia kira C jugalah. Okey, sebab dia kena sama dengan kosong. Nampak tak? Dia kena sama dengan kosong. Sedangkan kita punya sekarang ni sama dengan 30 kan? Okey, so 30 tu kena pindah lah supaya tempat tu jadi kosong. Okay, so kita ada 256, salin balik 256. Okey, 30 pindahkan. 30 pindah jadi negatif 30. So, tempat tu dah jadi kosong. Sama dengan kosong. Okey. So, apa lagi yang kita boleh mudahkan kat sini? Nilai C. Okey. Nilai C adalah 256 tolak 30. Berapakah 256 tolak 30? $220? Berapa? Tolak 200 226? 226, okey, sama dengan 30. Okey, so kita dah dapat lah. Inilah kita punya persamaan kuadratik. Okey, ni kita punya persamaan kuadratik. Nilai A kita 2, nilai B kita negatif 32 dan nilai C kita 226. Okey, memang agak susah sikit lah. Tapi sebenarnya soalan yang pertama ni saya rasa paling senang. Okey, yang seterusnya mungkin lebih susah. So, kita tengok soalan yang kedua. Okey, dia dah jadi comot kat sini.
Sekejap ya, saya tukar tempat. Okey, ini soalan yang kedua. Panjang sebuah segi empat tepat melebihi lebarnya sebanyak 3 cm. Diberi bahawa luas segi empat tepat tu ialah 130 cm padu. Okey. So dia bagi macam ni, kita kena buat dia punya persamaan kuadratik. Dia kata sebuah segi empat tepat sebuah segi empat tepat. Jadi kamu pun kalau tak dapat bayangkan, cuba lukis. Ini sebuah segi empat tepat. Segi empat tepat ni dia tak sama dia punya apa tu namanya, sisi dia. Sisi dia tak sama. Kalau sisi dia sama panjang semua, segi empat sama, okey? Ni segi empat tepat. Okey, dia kata panjang dia melebihi lebar dia sebanyak 3 cm. So panjang dia yang kat bawah ni panjang. Yang ni lebar. Okey. Panjang dia melebihi lebar sebanyak 3 cm. Yang ini kita dah belajar masa bab 1 persamaan linear. Kalau ada perkataan lebih lebar, lebih banyak, lebih kurang, kita nak buat macam mana? Kita kena anggap dia sama dulu. Okey, kalau kita tak tahu macam mana nak buat, kita anggap dia sama. Apa yang sama? Panjang dan lebar. Kita anggap panjang dan lebar dia sama. Panjang dia sama dengan lebar dia. Okey, tapi lebih 3 cm. Macam mana nak buat lebih 3 cm tu? Lebih 3 cm. So kena tambah 3 lah. Tambah 3. Ini adalah persamaan linear Kita dah belajar dalam bab yang sebelum ni. Okey, macam mana nak keluarkan. Jadi ini persamaan yang pertama. Adakah ini kuadratik? Bukan. Ini bukan kuadratik kan, ini baru linear. Ni kita tengok maklumat yang kedua. Maklumat yang seterusnya. Dia kata diberi bahawa luas segi empat tepat itu ialah 130. Okey, luas Muhammad Razi ke apa tu? Tolong tutup sekejap mic awak. Okey, luas segi empat tu ialah 130. Macam mana kita nak keluarkan luas? Okey, apa dia formula luas? Macam mana nak cari luas? Formula luas apa? Siapa tahu formula luas bagi segi empat tepat? Panjang darab lebar. Okey. Segi empat tepat kita nak cari dia punya apa ke namanya? Dia punya luas dia adalah panjang darab lebar. Okey. Panjang darab lebar sama dengan berapa tu? 130. Okey. P darab L lah sama dengan 130. Okey. Yang P darab L ni saya boleh ringkaskan. Saya tak nak tulis darab dia. Saya suka untuk tak tulis darab dia. So saya buat macam ni je. P L. Okey. PL tu samalah dengan P darab lebar. P darab L. Tapi saya tak nak tulis dia punya darab tu. Okey. So kita dah keluarkan dua persamaan. Persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Jadi macam mana kita nak macam mana kita nak buat dia jadi kuadratik? Okey, sekarang ni bukan kuadratik ni. Macam mana nak buat jadi kuadratik? Okey, yang linear, yang persamaan kedua ni, okey, yang persamaan kedua ni awak fikir, kan dia ada P dengan L kan? Okey, dia ada P dengan L. Awak fikir awak nak jadikan kuadratik awak ni, pemboleh ubah dia apa? Sama ada P ataupun L. Okey. Contohlah, saya nak jadikan kuadratik saya ni sebagai L. Okey, saya nak dia jadi L. So, saya kena buang P kan? P ni saya kena buang. Okey, P ni saya tak nak, saya buang. Jadi, dalam persamaan yang pertama, P tu kena jadi perkara rumus. Okey, P kena jadi perkara rumus. So, kita tengok dalam persamaan pertama kita, adakah P tu dah jadi perkara rumus? P dah jadi perkara rumus ni. P dah ada kat depan. P tu sebagai kepala dia. So, tinggal masukkan je lah. Okay, tinggal masukkan je P kan sebagai L tambah 3. Okay, P kat sini kan L tambah 3. So, P yang ni pun bolehlah tukar dia jadi L tambah 3 juga. Okay, faham Okay, so tukar dia P tu jadi L tambah 3. Okay, P L tambah 3. Okay, darab dengan L sama dengan 130.
Okay, so sekarang ni kita nak buat apa? Kan ada kurungan tu. So, dia kena darab lah. Yang di luar kurungan tu kena darab masuk ke dalam kurungan. Okay, darab masuk. L darab L. L darab 3. Okay, L darab L. Kita akan dapat berapa L darab L? Bukan 2L. Itu L tambah L. L tambah L akan dapat 2L. Ini L darab L. Okay, L darab L akan dapat L kuasa 2 L kuasa 2. Kemudian L darab 3. L darab 3 akan dapat 3L lah. Okay, tambah 3L. Sama dengan 130. Adakah dah siap kita punya kuadratik ni? Awak kena ingat kuadratik mesti kena A X kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Jadi apa lagi yang kita kena buat ni? Kuadratik kita mesti kena dalam bentuk ni. Apa lagi yang kita kena buat? Siapa tahu? 130 tu kena pindah dekat depan. Okey, 130 tu kita punya C ya. Kita punya C. Tengok C berada di mana? Berada di sebelah kiri kan. Sebelah kanan tu kena kosong. Jadi 130 kenalah dipindahkan. So kita akan dapat L kuasa 2 tambah 3L tolak 130 sama dengan kosong. Okey, jadi dah siap lah kita punya kuadratik. Ni kita punya kuadratik. Nilai A kita 1, nilai B kita 3 dan nilai C kita negatif 130. Faham tak ni? Faham ya? Okey, seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Okey. Luas segi empat tepat P ialah 8 cm kuasa 2 lebih besar daripada luas segi empat tepat Q. Okey, yang ni ruang dia kecil, jadi saya nak pindahkan sekejap ya. Okey. So tadi luas sekejap ya, Syahir nak masuk, saya nak kena admit dia. Okey. Okay, luas segi empat tepat ialah 8 cm kuasa 2 lebih besar daripada luas segi empat tepat Q. Okay, sekarang ni kita ada dua segi empat tepat. Okay, ada P dan ada Q. Okay, kedua-dua maklumat ni dia bagi luas dia tentang luas. Luas segi empat tepat P 8 cm square. 8 cm kuasa 2 lebih besar daripada luas segi empat tepat Q. Jadi macam mana kita nak keluarkan persamaan pertama. Yang pertama ni linear je. Kan macam mana kalau saya ada bagi tahu kalau ada perkataan lebih besar, lebih banyak, lebih sikit. Macam mana kita anggap dia sama. Okey, kita anggap dia sama. Sebab ni linear je, kita nak anggap dia sama. Okey. Apa yang sama? Luas segi 4P sama dengan luas segi 4Q. Okey. Luas P. Okey, anggap dia sama dulu. Luas P sama dengan luas Q. Okey, luas P sama dengan luas Q. Tapi apa? Jom. Tengok masuk jom, tengok ayam. Tapi lebih 8 cm. Okey. Luas P sama dengan luas Q tapi lebih 8. Macam mana nak buat yang lebih 8 ni? Kena tambah 8 lah. Okey, tambah 8 dekat ni. Tambah 8. Luas P sama dengan luas Q tambah 8. Ini adalah persamaan linear yang pertama lah. Okey. Dia punya gambaran dia. Kemudian kita kena tulis luas P dengan luas Q tu. Macam mana nak tulis luas P dengan luas Q? Okey, luas segi 4 tadi saya dah bagi tahu panjang darab lebar. So kita tengok dekat P. Dia punya panjang dia berapa? Panjang dia 8. Okey, panjang dia 8. Lebar dia berapa? X tambah 3. Okey, panjang darab lebar. So macam mana nak buat panjang darab lebar dia? Tulis kat bawah luas P ni panjang darab lebar dia. Panjang dia 8 darab dengan lebar dia X tambah 3. So darabkan, buat kurungan pun boleh. X tambah 3. Okey, itu luas P. Kemudian luas Q. Macam mana nak tulis luas Q?
Panjang darab lebar Q. Okey, panjang darab lebar Q, panjang dia ada X tambah 1, lebar dia X tambah 2. So, kita darabkanlah. Darabkan kat situ. X tambah 1. Okey, panjang darab lebar. X tambah 2. Okey, tambah 8 tu nak buat apa kat tambah 8 tu? Salinlah balik. Tambah 8. Okey, macam tu sahaja. Kemudian, okey, ini baru kita keluarkan dia punya persamaan tu. Sekarang kita kenalah selesaikan dia. Okey, sampailah dia jadi bentuk kuadratik yang kita nak. Bentuk yang kita nak adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okey. So, ada banyak benda yang kita kena buat ni. Ada kurungan-kurungan ni kena selesaikan. Okey, yang pertama. X tambah 3 ni 8 darab X. 8 darab 3. So, kita akan dapat berapa? 8X tambah 24. Sama dengan, okey, yang belah sini panjang sikit lah dia punya jalan kira dia kan. Memula X darab X. Okey, saya nak buat kat tempat lain lah. Supaya saya tak nak kacau yang tu. Okey, yang ni saya kira kat tempat lain. Pakai warna lain dulu. Okey, X tolak 1. X tambah 2. Okey, X darab X akan dapat X kuasa 2. X darab 2 akan dapat 2X. Okey, kena yang ni saya tak rasanya tak payah nak cakap banyak kali kot. Kena tengok simbol dia lah ya. Positif, negatif, positif, positif. Okey, kena tengok simbol ni, jumpa simbol ni jadi apa. Okey, kemudian kita kena buat 1 darab X. Okey, 1 darab X. So, 1 darab X akan dapat X lah. Simbol dia apa simbol dia? Negatif jumpa positif. Jadi apa? Negatif. Dan akhir sekali, okey, akhir sekali adalah yang ni, 1 darab 2. 1 darab 2 akan dapat 2 lah. Simbol dia apa? Negatif, positif. Negatif juga. Okey. Kemudian, sebutan yang sama kita kena selesaikan lah. Kat sini ada 2X tolak X ni kan. So, akan jadi berapa? 2X tolak X. 2. 2X tolak X. 2 tolak 1. Jadi X saja Jadi X saja. X kuasa 2 tambah X positif tolak 2. Okey, so yang dalam kurungan tadi tu akan jadi macam ni lah. Okey, so tulis balik dekat ni dia punya bawah dia. Pen biru. Okey. So ni akan dapat X kuasa 2 tambah X tolak 2. Okey, tambah 8 salin balik lah tambah 8. Okey, sekarang ni dah tak ada kurungan dah. Dah tak ada kurungan, kita tinggal susun lah. Okey. Salah satu bahagian ni kita kena jadikan dia kosong. Kan dia kena, salah satu bahagian kena sama dengan kosong. Okey, tadi suara saya hilang. Okey, kejap, sorry. Okey, so kita kena jadikan salah satu bahagian dia kosong. Okey, tapi tak semestinya kosong tu dekat bahagian kanan. Kita boleh juga jadikan kosong tu kat bahagian kiri. Sebab sekarang ni saya nak kosongkan bahagian kiri. Nampak? Ni bahagian kiri. Ni bahagian kanan. Saya nak jadikan kosong tu dekat kiri. Kenapa saya nak jadikan kiri tu dekat bahagian kosong tu dekat bahagian kiri? Sebab dekat bahagian kiri cuma ada 2 sebutan je. 1, 2. So, ada 2 benda je yang saya kena pindahkan. Berbanding kalau saya nak belah kanan kosong, banyak yang saya nak kena pindahkan. So, saya nak jadikan kosong tu kat belah kiri. Okey? So, macam mana kita nak jadikan dia belah kiri? Pindahkanlah. Okey? 8X pindah. 8X pindah jadi negatif 8X lah. Jadi saya balik X tambah 2 tambah X tolak 2 tambah 8. Okey, 8X pindah. Pindahkan. Jadi tolak 8X. Kemudian pindahkan tambah 24 ni.
Okay, bila pindahkan tambah 24 jadilah tolak 24. Okay. Yang ni dah jadi kosong. Okay, so sekarang ni kita kena susun ikut ABC dia. Yang mana A? Yang mana A? X kuasa 2. Okay, memang ada itu satu je. Satu je yang ada X kuasa 2, so dia je A. Okay, tak payah kacau lah. Okay, ni kosong sama dengan X kuasa 2. Okay. Yang mana B? Yang mana B? B yang ada X. X dengan negatif 8X. Okay, X dengan negatif 8X. So, tambah X tolak 8X. Okay, biar tak apa kita susun dulu. Kemudian kita ada C. C yang tak ada X. Kita ada negatif 2, 8 dengan negatif 24. Okay, salinlah kat belakang. Negatif 2, 8 dengan negatif 24. Okay, sekarang kita selesaikan. So, kosong sama dengan X kuasa 2. Okay, X tolak 8X. Dapat berapa? Negatif, okay, 7X. So, C kita, negatif 2 tambah 8 tolak 24. Betul ya, saya tak kira pun, saya percaya je ni. Negatif 18. Okay, so dah siap lah kita punya persamaan kuadratik kita. Kalau rasa macam tak puas hati kenapa kosong tu ada kat situ, tak apa, kita pindahkan je. Okay, dah selesai masalah. Okay, satu lagi soalan sebelum kita akhiri kelas kita hari ni. Yang ni tak payah, ni kita skip. Yang ni susah sikit. Okay, saya tunjukkan. Okay, ni. Sebuah segitiga mempunyai panjang tapak X cm dan tinggi X tolak 3. Diberi luas segitiga itu ialah 54. Bentukkan satu persamaan kuadratik. Okey, yang tadi tu kita buat segi 4 kan? Sekarang segitiga. Okey, so dia bagi maklumat tentang segitiga. So kalau tak tahu, kita boleh lukis dia segitiga. Okey. Tapak dia X. Okey, tapak dia X. Tinggi kat tengah-tengah ni, bukan sisi tau. Tinggi tu maksudnya bukan yang sisi, tinggi tu yang menegak ni. Okey, so yang tinggi dia X tolak 3. Okey, diberi luas segitiga itu ialah 54. Sekarang ni awak kena tahu rumus luas bagi segitiga. Macam mana nak cari luas segitiga? Okey, 1/2 darab tapak darab tinggi kan? Okey, 1/2 darab dengan tapak dia. Tapak dia adalah X. Okey, darab X. Saya buat kurungan lah. Darab X. Darab dengan tinggi dia X tolak 3. Tolak 3. Okey, sama dengan berapa? Luas dia 54. Dia 54. Okey, sekarang ni kita belum dalam bentuk kuadratik lagi. Kita kena cuba buat lah. Okey, 1/2 ni macam menyebuk kat sini. Okey, 1/2 tu kita pindahkan dulu siap-siap. Macam mana nak pindahkan 1/2 tu? Kan darab kan? 1/2 darab X kan? Kurungan tu maksudnya darab. Jadi kalau darab kita pindah jadi bahagilah. 1/2 tu pindah ke sana jadi bahagi. So nanti kita akan dapat X tolak 3. Ya. Sama dengan 54 bahagi 1/2. Berapa 54 bagi 1/2? Berapa? 108. Okey, so sini sama dengan 108. Okey, yang ni masih lagi X tolak 3 Okey, kurungan itu yang depan tu saya tak buat kurungan pun tak apa. Kemudian yang ni kita darab mana kurungan tu? Kurungan darab X darab X darab 3. Okey, X darab X kita akan dapat X kuasa 2. X darab 3 kita akan dapat negatif 3X kan, sebab dia negatif kan. Sama dengan 108. Okey, adakah kita dah siap ke kuadratik kita ni? Okey, kuadratik mesti kena sama dengan kosong. Jadi 108 tu kena pindah lah. Kita akan dapat X kuasa 2 tolak 3X. Okey, tolak 108. Okey, pindah tambah jadi tolak sama dengan kosong. So dah siap. Dia suruh bentukkan persamaan kuadratik, so dah siap persamaan kuadratik kita.
Okay, dia ada soalan yang seterusnya Dia ada soalan seterusnya. Dia kata cari nilai X. Cari nilai X. So, kita nak cari X kuasa 2 tolak 3X tolak 108 sama dengan kosong. Yang ini kita kena gunakan kita punya apa nama pengetahuan kita lah, macam mana nak cari punca dia yang bawa turun bawah tu kan. X, okay. Kemudian 108. Kena fikir berapa darab berapa dapat 108 yang bila tolak dapat 3. Yang ni saya malas nak kira sebab banyak sangat dia punya nombor tu, besar sangat nombor dia 108 kan. So saya nak main tipu sikit, saya pakai je calculator. Okay, kalau kamu tak ada calculator, kamu kena fikirlah berapa darab berapa dapat 108 yang bila ditolak dapat 3. Tapi sekarang saya tak nak kira, saya pakai calculator je senang. Okay, sekejap tekan on, tekan mode 3 kali. Okay, EQN 1, unknowns kita tak nak, kita nak degree 2. Okay, berapa nilai A kita? 1. Berapa nilai B kita? Negatif 3. Dan berapa nilai C kita? Negatif 108. Okay, so kita dah tahu X sama yang pertama 12 dan yang kedua negatif 9. Berapa tadi bermula? 12 dengan negatif 9. So saya dah tahu. Oh sorry, saya dah tahu 12 ni, X ni adalah 12 dan negatif 9. Okay, so macam mana kita nak menipu sikit? Okay, kita ambil 12 dengan 9 lah. Bawah 108 tu 12 dan 9. Okay, 12 dan 9. Jadi macam mana kita dia punya positif negatif dia? Okay, macam mana nak dapat 12 dengan 9 ni? Macam mana nak dapat negatif 3? Macam mana 12 dengan 9 nak dapat negatif 3? Negatif 9 tambah 12 kan? Dapatlah negatif 3. So maksudnya 9 tu kena negatif. Okay? Silap. Sorry, tersilap. Negatif 9 tambah 12 dapat positif 3. Macam mana nak dapat negatif 3? Negatif 12 tambah 9. Okay, baru dah dapat negatif 3. So maksudnya 12 tu kena negatif, 9 tu kena positif. Okay, jawapan daripada kalkulator, kalau awak tengok jawapan dari kalkulator, dia dah bagi dalam bentuk punca tau, punca yang akhir sekali. Kalau dalam bentuk pemfaktoran, sekarang ni kita tengah buat pemfaktoran dia. Dia punya simbolnya kena berlawanan dengan daripada kalkulator, kan? 12 ni daripada kalkulator tu, 12 tu positif kan? Dekat pemfaktoran kita kena buat negatif. 9 tu daripada kalkulator tadi dapat negatif 9 kan? So untuk jalan kerja kita ni, pemfaktoran kita ni kena buat positif 9. Okay? So nanti kita akan dapat kat sini X tolak 12 X tambah 9 sama dengan kosong. Kemudian bila kita cari punca, barulah kita buat ikut kurungan dia. Okay? X tolak 12 sama dengan kosong. Ni kurungan yang pertama. So X sama dengan 12. Okay? Barulah dapat macam kalkulator tu, positif 12. Kemudian kurungan yang kedua adalah X tambah 9 sama dengan kosong. So barulah X tu pindahkan 9 dapat negatif 9. Okey, sekarang ni punca dia ada 2. Punca dia 12, okey, dengan negatif 9. Kalau merujuk kepada situasi kita ni tentang segitiga, yang manakah agaknya nilai yang logik untuk nilai X ni? Dia pasal segitiga segitiga. So, nilai dia ada satu positif, satu negatif kan? Kalau nilai dia negatif, logik tak? Contoh lah panjang ni, panjang tapak dia ni, contoh saya kata 5 cm. Logik tak 5 cm? Logik lah saya kata 5 cm. Kalau saya kata negatif 5 cm, panjang tapak dia negatif 5 cm. Logik tak panjang dia negatif? Tak logik. Okey, panjang ke tinggi ke tak logik lah negatif kan? Saya tanya, berapakah tinggi awak? Tinggi saya negatif 100. Logik ke orang ada tinggi negatif 100? Tak logik. Jadi jawapan yang tak logik, negatif tu kita abaikan. Okey? Okey, yang ni kita abaikan. Jawapannya adalah positif 12 lah. Kita kena ambil jawapan yang positif. Barulah logik. Okey? Kemudian, nyatakan tinggi segitiga tu. Nyatakan tinggi segitiga. Tadi tinggi segitiga dia kata X tolak 3 kan? X tolak 3 cm. So, macam mana nak cari dia punya tinggi?
Masukkanlah 12. Kita dapat X kita 12 tadi kan. So 12 tolak 3 lah sama dengan berapa tinggi dia? Tinggi dia adalah berapa 12 tolak 3? 9 cm lah. Logik lah 9 cm dia punya tinggi. Kalau awak buat tadi negatif 9, awak ambil nilai negatif 9 tu masukkan. Negatif 9 tolak 3 dapat negatif 12. Logik ke tinggi negatif 12 cm? Tak logik. Okay, so tak logik, tak payah buat. Tak payah ambil lah dia punya jawapan negatif, tak payah ambil yang positif saja. Okay, so itu saja untuk hari ini. Saya rasa selebihnya saya akan bagi awak latihan untuk buat lah. Yang dah hantar minggu lepas tu saya tak sempat lagi nak tanda, sekejap lagi saya tanda. Termasuklah latihan yang ini yang hari ni yang penting punya, sebab hari ni yang susah punya. Saya rasa yang minggu lepas punya tu, yang cari punca tu, insya-Allah lah saya rasa awak dah boleh buat. Okay, so untuk hari ni saya nak buat soalan nombor 2. Cuba buat soalan nombor 2. Okay, saya bagi dia punya hint lah sikit. Takut nanti ada yang tanya tak boleh nak buat, lepas tu terus tak nak buat dan tak nak hantar. Okay, saya tunjuk sikit dia punya macam mana nak buat soalan nombor 2 ni. Raja berikut menunjukkan segi 4 tepat A, B, C, D. Perimeter segi 4 tepat itu adalah 220. Okey, perimeter adalah ukur keliling. Okey, ukur keliling. Dia cuma bagi, sekarang ni dia cuma bagi dekat sini je X. Madam, saya video kalian ni boleh tak? Sebab tadi apa tadi cakap? Tak apalah. Okey. So yang ni X, yang ini pun X lah. Yang kiri kanan tepi-tepi tu boleh tak kita cakap sebagai X? Ini pun X, ini pun X. Tak boleh, tak boleh. Sebab ini bukannya segi 4 sama. Ni segi 4 tepat. Dia tak sama tau, semua sisi. Yang sama X tu cuma atas bawah tu je. Kiri kanan tu bukan X tau. So awak kena pakailah pemboleh ubah yang lain. Untuk kiri kanan tu kita katakanlah Y. Sini Y, sini pun Y. Okey? So perimeter adalah ukur keliling. Jadi kita ukur keliling tu. X ada 2, Y pun ada 2. Okey, X tambah X. Okey, atas bawah. Kemudian kiri kanan Y tambah Y. Sama dengan 220. Okey, pemudahkan 2X tambah 2Y lah. Sama dengan 220. Okey, ini persamaan yang pertama. Ini persamaan kuadratik sahaja. Okey, persamaan kuadratik. Ini persamaan linear. Belum kuadratik lagi, linear. Kemudian dia kata, jika panjang dan luas segi 4 tepat tu masing-masing ialah X dan 3000 cm. Okey, dia kata panjang ni kita tahu lah, panjang bawah ni X dan luas dia 3000. Macam mana nak dapatkan luas segi 4 tepat? Okey, panjang darab lebar lah. Panjang kita X, lebar kita Y. XY lah. X darab Y. XY tu maksudnya X darab Y sama dengan 3000. Ini adalah persamaan kita yang kedua. Okey? So, macam mana caranya untuk kita jadikan dia kuadratik? Okey? Kuadratik ni kena satu je tau, pun boleh ubah. Okey? Jadi, kalau nak jadikan dia satu pun boleh ubah, kita kena hapuskan satu. Sama ada hapuskan X ataupun hapuskan Y. Contohnya saya nak kuadratik saya ni jadi X lah. Semua X. So, saya kena hapuskan Y. Y ni saya kena hapuskan. Macam mana saya nak hapuskan Y tu? Saya kena jadikan Y dalam persamaan yang pertama ni sebagai perkara rumus. Okay? So, Y ni kena jadi perkara rumus. Macam mana nak jadikan perkara rumus? Dia kena Y sahaja kat sini. Dia kena Y sahaja. Okay? So, kita kena pindahkan benda lain. Mula-mula pindahkan 2X. Pindahkan 2X. Okay? So, dia jadi 2Y. Sama dengan 220 tolak 2X. Kemudian pindahkan 2. Macam mana kita nak pindahkan 2 ni? 2 dengan Y tu darab kan? 2 darab Y. So, bila pindah dia jadi bahagilah. Y sama dengan 220 tolak 2X bahagi 2. Okey, yang ini kat sini dia panjang sikit sebab dia ada bahagi 2 tu. Okey, saya ajar macam mana nak hilangkan bahagi 2 tu. Okey, so tadi persamaan kita yang kedua tu yang ni kan? XY sama dengan 3000 kan? So, masukkanlah X. Okey, Y kita adalah yang ni. Ni Y kita tukar jadi ni. 220 tolak 2X bahagi 2. Okey, sama dengan 3000. Okey, macam mana nak hilangkan bahagi 2 tu? Macam mana nak buat dia tak ada kat situ? Okey? Awak pindahkan dia ke sebelah satu lagi. Bahagi 2 ni pindah ke sini. Pindahkan. So, bila kita pindahkan dia jadi apa? 2 darab 3000 lah.
Okey, so belah sana dah tak ada bahagi 2. Dia akan jadi X per 220 tolak 2X sama dengan 6,000. Okey, sekarang dah tak ada bahagi 2. Dah jadi mudah lah. Lepas tu awak buatlah seterusnya, buat sendiri. X darab ni, ni darab ni. Lepas tu bentukkan dia jadi kuadratik Kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Kemudian cari nilai X dan cari panjang dan lebar segi 4 tu. Cari nilai X ni guna kalkulator je. Okey, sebab nilai dia banyak tu, beribu-ribu. Jadi, tu saja untuk hari ni. So, bagi yang tak ada kalkulator tu, nanti saya akan bagi yang saya guna ni. Mana saya tunjuk jap. Sekejap ya. Okey, yang tak ada kalkulator nanti saya akan bagi kalkulator ni. Kalkulator dekat laptop saya ni. So, awak pun bolehlah kira guna laptop awak. Kalau awak tak ada kalkulator, awak boleh guna ni. Kalau ada kalkulator yang sebenar, baguslah, tinggal tekan-tekan saja. Okey, jadi rasa untuk hari ni itu sajalah. Saya harap boleh faham lah. Hari ni memang susah sikit sebab dia kena fikir daripada ayat-ayat tu. Okey, so hari ni itu saja. Nanti saya akan bagi video ni. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.